الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya muliakan naib pengurusi kita Tuan Haji Muhammad Anis bin Tayran, naib pengurusi Masjid Kampus Siglap. Yang berbahagia para pensyarah-pensyarah kita, iaitu antaranya Ustaz Muhammad Khairul Anwar Muhammad daripada pensyarah daripada Universiti Islam Malaysia QUIM, Ustaz Abdul Hafiz bin Haji Abdullah yang juga pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Yang berbahagia para ustaz dan ustazah kita, Ustaz Nabil Mahathir sebagai penceramah mengongsi cara beliau menghafal kepada kita, nanti akan diberkongsi sama-sama. Yang berbahagia juga adik Nur Amirah kita yang akan insya-Allah berkongsi sama-sama mengenai seminar tahfiz pada hari ini. Para imam-imam, para asatizah, muslimin muslimat, para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada anda sekalian ke seminar tahfiz Al-Quran pada pagi Ahad yang penuh bahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan kita kesempatan pada pagi ini, walaupun kita hanya menghadiri pada masa yang agak singkat, iaitu sampai jam 1. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti mudah-mudahan memberikan kita satu semangat dan motivasi untuk kita sama-sama dapat mencedok sedikit ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya mengenai tahfiz Al-Quran pada hari ini. Jadi dengan tidak mau masa lagi, saya menjemput pengurusi seminar tahfiz Al-Quran Al-Karim, berbahagia Al-Ustaz Firdaus bin Yahya selaku Ketua Darul Quran Masjid Kampus Siglap untuk memulakan seminar ini. Sekalian majlis mempersilakan Al-Ustaz Firdaus Yahya. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Suhaimi, pengurusi majlis seminar pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, para penceramah yang saya hormati, alhamdulillah, saya mulakan seminar kita pada pagi ini dengan perkongsian pengalaman dan juga teknik penghafalan oleh seorang adik cilik berumur 10 tahun yang telah menghafal Al-Quran 30 juz keseluruhannya. Dan beliau akan juga mengongsi pengalaman kepada kita, dengan kita, dan juga bapanya juga akan mengongsi pengalaman untuk bagaimana mendidik anak untuk menjadi seorang hafizah dalam umur yang kecil. Jadi dengan itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Azhari Abu Hasan, bapa kepada hafizah cilik tersebut, dan juga adik Nur Amira Azhari untuk naik ke pentas. Persilakan. Ustaz Azhari Abu Hasan berasal daripada negeri Perak, Malaysia. Beliau lulusan Politeknik Engku Umar di Ipoh dalam bidang seni bina, building design.
dan sekarang bertugas sepenuh masa sebagai building designer, sebagai pereka bentuk bangunan. Mempunyai 5 orang anak, 3 lelaki dan 2 perempuan. Nur Amirah merupakan anak yang kedua. Anak yang pertama lelaki Muhammad Adam telah menghafal 11 juz Al-Quran. Anak kedua Nur Amirah alhamdulillah telah selesai 30 juz Al-Quran. Anak ketiga berumur 8 tahun Nur Nabilah telah menghafal 8 juz Al-Quran. Jadi Masya Allah, anak-anaknya telah hafal banyak juz-juz dalam Al-Quran ini. Jadi saya tidak mahu membuang masa lebih, maka kita mulakan sesi seminar kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya menjemput adik Nur Amirah Azhari untuk membaca sedikit potongan ayat Al-Quran. Silakan Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن
يعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bacaan yang dibacakan oleh adik Nur Amirah tadi daripada awal juzuk yang ke-21 surah Al-Ankabut sehinggalah akhir surah Al-Ankabut. Alhamdulillah kita dapat saksikan sendiri bagaimana adik Nur Amirah dapat menghafal dan membaca dengan baik apa yang telah dihafalnya. Jadi mungkin kita tertanya-tanya bagaimana adik Nur Amirah ni menghafal dan bagaimana beliau dapat mengingati apa yang dah dihafal. Maka saya ingin memohon adik Nur Amirah ni agar berkongsi sama dengan kita semua pada pagi ini bagaimana adik menghafal Al-Quran dan bagaimana adik ingat kepada apa yang dihafal. Silakan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih hamalati dinil qawim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأهل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. رواه أحمد والترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Pengurusan Masjid, Pengurusi Setiausaha dan AJK Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Guru, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, Bapa-bapa, Ibu-ibu dan kepada hadirin sekalian. Bapa-bapa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya berada di sini bukan hendak memberi ceramah atau memberi syarahan, tetapi untuk berkongsi pengalaman dengan saudara-saudara sekalian. Rugilah kami semua yang datang dari jauh tidak dapat mendapat ilmu daripada penduduk-penduduk di sini. Sebelum saya mula hendak bermuzakarah dengan tuan-tuan, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Amira binti Azhari. Saya berumur 10 tahun. Saya anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Saya juga berasal dari Ipoh, Perak. Mula belajar dan juga menghafaz Al-Quran ni sewaktu umur saya 5 tahun. Saya menghafaz secara bersungguhan sewaktu umur saya 7 tahun. Dan pada umur 9 tahun pula, alhamdulillah, saya sudah dapat mengkhatam 30 juz Al-Quran secara hafazan. Buat masa sekarang ni, saya mengulang-ulangkan lagi hafalan tu supaya bagi mantap, insya-Allah. Doakan untuk kerjaya saya dan adik-beradik lain. Untuk pengetahuan kita semua, untuk menghafal Al-Quran ni, kita kena ada rasa cinta, rasa sayang dan rasa suka pada Al-Quran. Jadikan Al-Quran ni sebagai sahabat dan kawan kita. Kemana saja kita pergi, bawalah Al-Quran. Contohnya, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke pejabat, kita pergi bermusafir, kita bawalah Al-Quran. Seeloknya untuk menghafal Al-Quran ni, kita kena ada 2 Al-Quran. Satu Al-Quran untuk kita menghafal, dan satu lagi untuk kita boleh bawa pergi mana-mana. Yang keduanya, kita nak menghafal Al-Quran ni, seeloknya waktu kita baru usia muda, 4 atau 5 tahun. InsyaAllah kalau kita hafal waktu muda sebegini, mudah untuk dibentuk dari segi bacaan, dari segi tajwid,
dari segi jadual dan sebagainya. Yang ketiganya, kita kena ada azam yang kuat dalam diri, iaitu saya mahu hafal Al-Quran. Itu saja yang kena ada dalam fikiran kita. Azam kita lain, saya mahu hafal Al-Quran secepat mungkin, InsyaAllah. Masuk bab Al-Quran ni memang ada banyak dugaan. Satu daripada dugaan tu, bila nak mahfaz tu kita ada perasaan malas. Kalau ada malas, kita susah nak mahfaz Al-Quran. Bila ada susah, kita datang pula perasaan jemuh. Macam mana kita nak buang semua tu? Kita kurangkan hafalan kita. Biasa satu helai satu hari itu 2 muka surat. Kita kurangkan satu hari 1 muka surat. Dalam masa yang sama, kita kena banyak doa pada Allah SWT supaya perkara jemu tadi, perkara malas tadi tidak akan berterusan. Satu lagi perkara, kita kena taat. Taat kepada siapa? Yang pertama, taat pada Allah SWT. Kita ikut cara Nabi Muhammad SAW, iaitu sunnah. Islam tu adalah cara hidup. Sesiapa saja yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, Allah redha. Cara lain, Allah tak redha. Yang keduanya, kita kena taat pada ibu bapa. Kita kena taat pada semua perintah ibu bapa kita yang tak bercanggah dengan Islam. Saya dan adik-beradik yang lain belajar dan membaca Al-Quran ni dan sebagainya daripada ibu bapa kami. Jadi kami selain daripada anak, kami kena taat juga sebagai murid. Dalam menghafaz Al-Quran ni, teknik pun ada juga, penting. Teknik ni kita boleh buat sendiri ikut kesesuaian pelajar. Saya dan kawan-kawan yang lain guna teknik yang kami panggil step. Teknik langkah. Pecahan daripada step tu ialah S tu salim, T tu tanda atau tulis, P tu endah, P ialah pantau. Mula-mula I tenda atau ambil tahu, P pantau. Mula-mula kita kena ada sediakan buku. Biasanya dalam Al-Quran ada 15 baris. Maksudnya satu baris dalam buku step mewakili satu baris dalam Al-Quran. Jadi kita buat nombor 1 hingga nombor 15 di bahagian tepi buku step. Lepas tu kita salin awal kalimah dari nombor 1 hinggalah ke nombor 15. Lepas tu masa menghafal tu kita ada kalimah-kalimah yang terlupa. Di barisnya nombor 1 kita tulis dalam buku step. Contohnya nombor 1 dalam Al-Quran, baris nombor 1 dalam Al-Quran, kita ada kalimat lupa. Kita tulislah kalimat lupa tu di dalam buku step, di baris yang pertama. Begitu juga seterusnya ke baris hinggalah baris 15. Biasanya kalau kita menulis, bila kita mengalih balik semula kalimah-kalimah lupa tu, kita akan ingat. Dan yang mana kalimah-kalimah lupa tu kita kena ambil tahu dan kita kena bagi tumpuan kepada kalimah-kalimah tu. Dari semasa ke semasa, guru atau kawan-kawan kita dapat memantau hafalan pelajar.
Sebenarnya semua cara menghafal Al-Quran ni lebih kurang sama. Tapi ini cuma menyalin balik perkara kalimat-kalimat lupa dalam buku step. Buku step ini juga menjadi sumber rujukan kepada guru dan pelajar. Maksudnya, guru pun ada tugasan dan pelajar ada latihan. Sama juga seperti di sekolah. Ini dari segi teknik. Kalau kita nak mantapkan lagi hafalan kita, kita kena banyak kali ulang dan banyak doa pada Allah SWT. InsyaAllah. Cuma ada sedikit pesanan pada saya, pada pelajar-pelajar, terutamanya kepada pelajar-pelajar Al-Quran, kurangkan nonton TV. Kalau boleh, jangan tengok langsung. Lepas tu, jangan baca majalah-majalah atau buku-buku yang tidak bermanfaat. Dan jangan cakap kosong, seperti pasal hiburan, pasal fashion dan sebagainya. Semua perkara tadi tu dapat melupakan dan tidak dapat memberi tumpuan kepada pembelajaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih adik Nur Amira. Pesanan dia akhir kita perlu ingat, kurangkan tonton televisyen. Kau boleh jangan tengok terus. Memang susah, tapi ganjaran dia lagi besar. Dan seperti kata-katanya tu, itu kalau tu televisyen tu mungkin jaga mata dan jaga minda tu, janganlah fikir benda-benda yang tidak ada kena-mengena, tidak mendatangkan manfaat dan begitu inilah dan sebagainya. Jadi tadi adik Nur Amira ada terangkan tentang kaedah step. Apakah kaedah step yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? S dia ada apa, T dia ada, E dia ada makna, P dia ada makna. Saya rasa kaedah ini pertama kali kita dengar di sini. Dan memanglah kita pertama kali dengar kerana ini kaedah yang diperkenalkan oleh Ustaz Azhari sebagai bapanya dan juga orang rumahnya, mereka yang memperkenalkan step ini, kaedah ini. Maka saya ingin kalau sekiranya Ustaz Azhari dapat berkongsi sama dengan kita, apakah kaedah yang adik Nur Amira sebut tadi dengan lebih terperinci sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah telah kumpulkan kita untuk bermuzakarah. Sebenarnya untuk bermuzakarah, berkongsi pengalaman bagaimana kita tentang agama, tentang agama. Dan yang mana kita berkongsi pengalaman sekarang ni, bagaimana kita nak menghafal Al-Quran. Jadi anak ni Nur Amira ni dia dah bagi penerangan lah sikit kan, yang mana kami gunakan kaedah step yang dipanggil step ni bahasa Inggeris kan. Dalam bahasa kita ni langkah lah, STEP. Jadi step yang mana adik kita anak kita cakap tadi, S ni kira kita menyalin ataupun salin. T tanda dalam Al-Quran dan tulis di dalam buku. Dan E ni endah. Endah ni kira dia ambil tahu kan, bukan indah, endah. Tahu tak, ambil tahu tak tahu kan. Kamu ni ambil endah tak endah, maksudnya ambil tahu tak tahu kan. Maksudnya ambil tahu. Dan yang keempatnya P, memantau ataupun pantau kan, pantau hafazan. Jadi untuk perkara ni, saya ulang balik apa yang anak saya cakapkan tadi, secara lebih detail, secara insya-Allah lebih jelas lah. Yang pertama, kita kena ada buku. Selain daripada kitab Quran, kita kena ada buku kan. Buku yang mana kami panggil buku step kan, buku langkah lah.
kan langkah-langkah dan seterusnya kan. Yang mana biasanya di dalam setiap satu muka surat dalam Al-Quran, setiap satu muka surat dalam Al-Quran dia ada 15 baris. 15 baris. Jadi setiap baris di dalam buku step ni tadi mewakili setiap baris di dalam setiap satu muka surat. Ya. Setiap satu muka surat tadi ada 15 baris, dan setiap satu baris di dalam buku tadi mewakili baris-baris di dalam setiap satu line ataupun setiap satu muka surat. Okey. Kemudian sebelum kita buat apa-apa, maka kita akan tulis dulu nombor baris ada 15, 1 2 3 sampailah ke nombor 15. Kita tulis dulu di dalam di sebelah kanan buku. Sebelah kanan buku. Dan kemudian kita akan menyalin kalimah yang pertama sahaja. Bukan menyalin semua. Katakan kita menyalin kalimah yang pertama di barisan yang kedua, katakan. Kan? Di barisan yang kedua. Maka kita salin kalimah yang di dalam Al-Quran tadi, barisan yang kedua di dalam buku step kita. Dan kalimah yang pertama, yang lain itu kosong kan. Dan begitu juga katakan barisan yang keempat lah. Yang kita ambil barisan yang keempat juga di dalam Al-Quran, salin kalimah yang pertama sahaja. Kalimah yang sikit saja. Dan begitulah satu sampailah ke 15. Dan salin yang pertama saja, kalimah-kalimah yang pertama saja. Jadi masa menghafal ni kita menghafal, dan kalau ada ayat-ayat atau kalimah yang tersangkut, terlupa, tertinggal dan sebagainya di masa kita menghafal ni, maka kita catat balik kan, iaitu menyalin. Ini dia menanda balik apa yang ada dalam Al-Quran tu tadi, yang kita lupa, ayat yang sangkut, yang lupa, yang tertinggal dan sebagainya. Contohnya katakan kita baris, kita baca, kita cuba menghafal di baris yang ketiga di dalam Al-Quran, kita cuba menghafal, dah ada kalimah yang tersangkut, satu atau dua kalimah, maka kita tandakan, tuliskan balik kalimah tu di dalam buku step kita. Tandakan dalam Al-Quran, tanda dalam Al-Quran dan tulis dalam buku step kita. Biasanya benda yang bertulis ni insya-Allah lah kan, kita boleh ingat kan, kita boleh ingat. Ada kekuatan, macam orang bagi alamat, nombor telefon dan sebagainya, satu kita tak catat kan, yang satu lagi kita catat. Insya-Allah yang kita catat tu kita akan ingat kan, yang catat tu kita akan ingat. Yang kita tak catat ni kan, jarang-jaranglah kita ingat. Begitulah seterusnya. Kalau kita lupa di baris yang ketujuh dan sebagainya, maka kita catat balik kalimah yang kita lupa tu di baris yang ketujuh kan. Begitulah seterusnya. Tapi macam mana pun, macam adik kita kata tadi, yang mana pengulangan tu selalu penting lah kan. Dan kemudian kita menyemak kan, ataupun sebelum tu kita ambil tahu di mana tempat yang kita sangkut tu, yang kita lupa selalu tu, kita ambil tahu, di sini rupanya kan. Kita akan ambil buku step kita hafal kalimahnya pertama yang ini, kemudian kita baca terus, lepas tu di sini saya terlupa, kita mantapkan di situ. Kan, kita fokuskan kat situ. Kemudian dari semasa ke semasa, guru atau kawan-kawan kita akan menyemaklah hafalan kita kan, pantau balik bacaan kita. Wallahu a'lam. Itulah lebih kurang dia penerangan. Dan yang penting ni mengulang, banyak-banyakkan ulang. Macam katakan kita pun ada buat jadual kan, berjadual setiap dia orang ni akan bermula daripada subuh lagi, jadual mereka sampailah ke malam. Setiap ni ada jadual dia di sini kan. Ada kita buat jadual dia. Dan jadual pengulangan pun ada. Kan, mengulang hafazan. Kan, mengulang hafazan yang baru, mengulang hafazan yang lama. Contohnya untuk menghafal ni mudah. Nak kata mudah tak juga kan, susah juga. Kan? Tapi untuk menjaga hafalan ni lagi susah. Nak jaga hafalan ni lagi susah. Nak menghafal ni susah. Kan? Kan, agak susah, tapi nak menjaga hafalan ni lagi susah. Jadi untuk perkara ni kita kena banyak kali ulang kan, banyak kali ulang. Jadi contohnya macam kita dah menghafal juzuk yang ke-10 kan, juzuk 1, 2 sampai 9 ni macam mana kan, maka dia ada jadual dia yang tersendiri. Macam kita dah hafal juzuk 28
Macam mana 1 sampai 27 ni, macam mana nak jaga balik hafalan dia? Kan, macam mana nak catch up balik hafalan yang lama-lama ni? Pun ada dalam jadual dia. Maka di situlah kan. Selain daripada teknik, itu teknik lah, itu teknik. Tapi macam mana pun dia perlu dijadualkan dan selalu mengulang-ulang balik apa yang telah dihafal. Kalau banyak lagi layan setiap hari mengulang lagi bagus. Kalau dapat satu hari satu juzuk secara hafazan. Hari ini kamu hafaz satu juzuk. Juzuk 1 kamu hafaz. Kita akan menyemak. Besok kamu hafaz juzuk 2 secara hafazan. Kita menyemak dia secara hafazan, juzuk 1, juzuk 2, 3 dan sebagainya. Kalau banyak lagi ni, lagi insya-Allah lah lagi kuat dari hafalan insya-Allah. Alhamdulillah, kita dengar sedikit sebanyak penerangan daripada bapa adik kita Nur Amirah ini, Ustaz Azhari, yang merupakan juga pendidik lah dengan orang rumahnya, pendidik kepada anak-anaknya dan juga pelajar-pelajar lain yang datang bersama di sekolah ataupun di rumah. Jadi maknanya Cik Azhari, Ustaz Azhari mengendalikan madrasah di rumah ataupun bagaimana? Adakah anak-anak ini pergi ke sekolah nasional ataupun tidak? Alhamdulillah. Sebenarnya anak-anak kami dan beberapa anak kawan yang mana di rumah saya ni ada 15 pelajar, 15 pelajar hafiz sepenuh masa, dan ada lebih kurang dalam 30 pelajar lagi dia berulang. Maksudnya anak-anak di sekitar kawasan kami lah. Yang mana adanya ambil hafazan dan adanya ambil membaca qiraat, iqra, bacaan Quran dan sebagainya, dan ada sebahagian lagi yang mengambil secara hafazan. Itu secara macam part time lah. Okey, yang 30 orang tu. Tapi yang 15 orang ni memang full time. Memang dia orang datang daripada jauh, daripada luar, daripada Ipoh. Maka dia duduk di rumah saya. Dan mereka belajar menghafaz Al-Quran. Berumur di antara 4 tahun, 4 sampai ke 12 tahun. Antara tu sekitar tu 4 sampai ke 5 tahun. Dia orang duduk di rumah lah. Jadi kita akan train dia, latih dia untuk menghafaz Al-Quran. Okey, untuk dari segi persekolahan pula, memang kita tak ada hantar ke sekolah nasional lah. Kalau di sini sekolah nasional kan, di sana sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan kita tak hantar daripada darjah 1 atau sampai ke darjah 6, ataupun daripada tahun 1 sampai ke tahun 6 kita tak ada hantar. Apa yang kita buat, apa yang ada di sekolah kita bawa masuk ke rumah, kan? Contohnya kita akan ajar macam orang rumah saya, dia akan bagi tumpuan pada penghafazan pada Al-Quran. Macam saya pula banyak pada pelajaran akademik, kan? Contohnya pelajaran-pelajaran penting lah yang kita ambil. Tapi sebenarnya sebelum tu, macam saya dah muzakarah dengan Ustaz Nabi sebelum ni, kan? Yang mana dalam Al-Quran ni, segala apa ilmu yang ada dalam dunia ni sebenarnya ada dalam Al-Quran. Kan? Ada dalam Al-Quran. Ilmu perubatan, kan? Ilmu geografi, ilmu kaji astronomi, kan? Semua ada dalam Al-Quran. Tumbuh-tumbuhan dan sebagainya lah, kan? Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni sejarah semua ada dalam Al-Quran. Maka daripada situ Al-Quran ni merupakan satu sumber, kan? Mana kita pun sedia maklum, yang mana orang agama yang dahulu ataupun orang alim kita dahulu, kan? Dia orang ni mengambil sumber daripada Al-Quran, kan? Atau orang-orang yang bukan Islam pun ambil sumber daripada Al-Quran juga, kan? Beliau orang kaji macam mana nak naikkan roket ke bulan, kan? Dikatakan mereka cuba banyak kali lah nak naik roket, kan? Ataupun kapal angkasa ke bulan, tapi banyak yang gagal. Maka apa yang mereka buat? Mereka kaji macam mana Nabi SAW boleh naik ke langit, kan? Ini berlaku peristiwa Isra Mi'raj, kan? Macam mana Rasulullah boleh naik ke langit, kan? Boleh tembus udara, laut dan sebagainya lah. Mereka kaji. Maka di mana pintu keluarnya Rasulullah tu, maka di situlah dia orang halakan roket dia orang. Yang saya dapat tahu, kan? Di situlah mereka
hala kan kapal angkasa untuk ke bulan dan sebagainya. Ini dia kajian dia orang kan. Sebenarnya dia orang mengkaji Al-Quran, maka dapatlah ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran kan. Jadi itu satu. Yang keduanya dari segi akademiknya kita ajarlah tentang matematik. Yang penting-penting saja. Matematik, bahasa Inggeris, sains, bahasa Arab kan. Semua kebanyakannya yang kita ajar ni asas kan, asas saja. Lepas tu kita akan bagi latihan lah. Dia orang ni macam sekolah juga. Ada buku, ada buku-buku latihan macam sekolah juga. Lepas tu kita akan beli buku-buku daripada bookstore ni semua kan. Kita akan beli dan kita akan bagi peperiksaan. Di sana selalunya dia akan bagi soalan 10 tahun yang lepas kan. Daripada tahun katakan daripada tahun 90 sampai 2000 punya soalan kan, tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas. Maka kita akan bagi latihan daripada situ. Dia orang akan jawab melalui itu je kan. Kita akan nilai kan. Dan insya-Allah bukan kita menafikan perkara ni semua, bukan kan. Itu pun penting juga, bagus juga. Cuma buat masa ni belum lagi lah kan, belum lagi. Yang mana kita akan cuba juga macam mana insya-Allah kan. Allah akan mudahkan kan bagi kita yang menghafal Al-Quran ni ataupun yang kita suka pada agama ni, insya-Allah kan Allah akan mudahkan kita untuk mempelajari perkara-perkara yang lain, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz Zahari. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tentunya ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada adik kita ataupun pada bapanya. Maka saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mengajukan soalan tersebut. Kita ada 2 mikrofon tengah dan juga mikrofon di sebelah kiri saya di sini untuk mengajukan soalan. Jadi dipersilakanlah kalau ada sesiapa soalan. Kita akan insya-Allah berikan masa selama 15 minit. Kita ganjak sikit 10 minit sehingga jam 10 untuk sesi soal jawab tersebut. Jadi ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan-soalan ke bertanya lebih lanjut? Pelajar-pelajar tahfiz ke, para waris? Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raif bin Haji Muhammad Idris. Yang bertanya, ada tak doa-doa tertentu sebelum hafalan supaya memudahkan lagi hafalan kita, Ustaz? Jadi salah saudara tadi tu, kita cuma mengamalkan doa penerang hati je. Doa penerang hati ataupun doa belajar. Sebelum belajar tu kita baca Fatihah, kemudian kita baca doa penerang hati, kita selawat, lepas tu kita baca doa penerang hati. Itu saja yang kita amalkan. Lepas tu doa-doa lain tak ada lah. Cuma doa ni lah, diorang mungkin lah ada doa diorang sendiri lepas solat ke apa kan, mungkin lah. Tapi kalau itu untuk secara umumnya, itu sajalah. Doa penerang hati je. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa ilham al-malaikah al-muqarrabin wa hifzal mursalin ya arhamar rahimin. Jadi itu doa. Saya rasa doanya senang nak dihafal dan saya rasa ramai daripada kalangan kita yang menghafal doa tersebutlah. Ataupun yang biasa kalau saya sebagai biasa baca ataupun yang pelajar-pelajar madrasah biasa baca adalah permulaan dia tadi doa yang pendek tu, Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Senang saja. Jadi amalkan doa ni, insya-Allah mudah-mudahan hati terang, kita mendapat ilham para malaikat dan mendapat penghafalan para anbiya dan para rasul, insya-Allah.
Jadi saya masih silakan lagi jika ada soalan daripada tuan-tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. Selama ni saya tengok, saya tertarik dengan apa tu, step. Cara menghafal Quran dengan cara step. Jadi saya perhatikan yang kita belajar tu dah berbaris ke baris ya. Pertama sampai 15 baris. Jadi pada pandangan saya lah, kalau kita menghafal begitu, ada berapa ayat tergantung. Jadi macam mana tu? Kalau kata biasa kalau orang hafal Quran ni ayat baik ayat. Terkadang itu dia tidak tergantung. Jadi saya minta diterangkan berkenaan dengan masalah ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya apa yang saudara Ismail bagi menyoal tadi tu, memang kita buat ayat lah kan, ayat ataupun ayat tu terlalu panjang. Kalau kita tengok ada kadang-kadang ada satu muka surat tu satu ayat saja. Ada. Kalau kita tengok daripada 15 baris tu satu ayat saja. Kan? Jadi maksudnya di sini kita pecahkan, kata satu baris ya. Satu baris kata untuk mengulang, katakan dua tempat berhenti. Dua tempat berhenti dalam satu baris tu. Okey. Kemudian katakan yang macam saya ulang balik, kalau ada terlupa, sangkut dan sebagainya, maka kita catat baliklah pada baris yang pertama tadi. Okey, pada baris yang pertama tadi kita catat balik. Memang daripada ayat ke ayat, tetapi dia bukan kita baca ayat tu terus. Kan, bukan satu ayat kita baca terus. Kita baca terus kan, kita baca terus. Kadang-kadang macam saya kata tadi, satu ayat kadang-kadang satu muka surat. 15 baris ni satu ayat. Kan? Kita nak baca semua kan 15 baris baru kita nak catat, bukan kan. Maksudnya dalam satu baris tu kita boleh pecahkan dua bahagian. Katakan okey, di tengah-tengah ada kesesuaian tempat berhenti lah. Kesesuaian tempat berhenti. Maka kita hafal, katakan okey, baik, katakan baris yang pertama kita bahagikan kepada dua. Dua. Okey, kita hafal yang bahagian pertama dulu. Baris pertama, ini cerita baris pertama. Kita hafal baris pertama dulu. Bahagian pertama baris satu kita hafal. Sampai kita hafal, kemudian kita akan pindah ke baris yang kedua. Ke bahagian yang kedua, baris yang sama, baris yang sama juga. Kan? Maka kalau di situlah kalau ada lupa dan sebagainya, kita akan menanda. Daripada ayat ke ayat memang betul, tapi kalau ayat tu panjang sangat, kalau macam surah lazim boleh, insya-Allah. Surah lazim boleh sebab dia pendek-pendek. Kan? Kadang satu ayat tu satu baris pecahan dia sampai tempat berhenti dia sampai 3, 2 kan. Sampai 4 pun ada. Kan? Tapi kalau yang untuk yang surah-surah panjang, surah-surah besar ni, surah-surah awal ni, maka kita sendiri buat pecahan dia. Baris satu bahagian satu kita hafal sampai ingat. Lepas tu kita dah ingat, kita pindah kepada bahagian yang kedua pula, baris yang sama, baca. Lepas tu combine kan, join kan, baris yang satu juga, baris pertama bahagian satu dengan bahagian dua kita join. Kalau lupa juga di situ kita akan tanda pada baris yang pertama tadi, dan begitulah seterusnya. Sampailah ayat-ayatnya seterusnya, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Boleh nanti kita ni. Jadi maksudnya dalam arti kata lain, kita kalau menghafal tu biar sedikit-sedikit dahululah. Macam kita kalau makan tak boleh semua makan sepuluh kan, sikit-sikit kita makan. Jadi pecah-pecah lah, chunking lah, teknik chunking gitu kan. Baik, sini ada soalan yang ditujukan kepada Ustaz Azhari sini. Bagi anak-anak bersekolah nasional, sekolah kebangsaan lah, sebab kita di sini ada compulsory education, darjah 1 sehingga darjah 6 tu perlu di sekolah nasional. Sekurang-kurangnya berapa minit sehari untuk penghafalan atau pengulangan? Ditanya. Di sekolah ni, di sini kita mula daripada pagi
Dan sepatutnya selesai zuhur, tapi selalunya ada kelas tambahan begitu begini, kadang balik jam 3, jam 4 balik. Kemudian ada homework nak buat apa semua malam kan. Ada macam-macam aktiviti lah. Jadi dalam jadual yang begitu pack sekali di Singapura sebagai seorang pelajar, berapa minit sehari itu sekurang-kurangnya diketepikan untuk menghafal dan mengulang hafalan tersebut? Untuk pandangan Ustaz Azhari. Alhamdulillah, terima kasih. Biasanya apa yang kami buat kita bagi kelonggaran. Sebenarnya kita bagi free pada pelajar-pelajar. Tak nak dia tertekan. Macam saya kata tadi lah, ada 15 orang ni yang memang full time dengan kita orang. Pagi, petang, siang, malam, berhari-hari, berbulan-bulan dia full time dengan kita orang. Dan yang ada dalam 30 orang ni ada terbagi pada dua. Satu yang dia orang nak baca Quran saja, nak pandai baca Quran saja, dan yang ada satu lagi dah khatam Quran secara bacaan, dan sekarang ni dia orang nak ambil hafalan. Tapi dalam masa yang sama dia orang nak sekolah juga. Kan? Alhamdulillah. Kan? Dia orang ada azam yang kuat kan untuk teruskan hafazan. Jadi macam mana kita buat? Yang pertama bagi surah-surah yang lazim dulu. Surah-surah yang biasa dia dengar, biasa yang kita sebut kan. Dia bagi surah-surah tu dulu, satu. Yang kedua dari segi masa ikut kesesuaian dia, satu. Okey. Apa yang kami buat? Apa yang kita orang buat, maksudnya okey baik. Sekarang ni kita pun tahu dia beban daripada segi homework dia, ada kadang-kadang ada kelas komputer dan sebagainya kan. Kurikulum pun banyak di sana. Tuition dan sebagainya. Apa yang kita bagi? Okey, satu muka surat ni, satu muka surat kita bagi satu helai yang ni depan belakang kita bagi seminggu. Untuk dia menghafal. Seminggu untuk dia menghafal. Kan maksudnya Isnin kamu datang Isnin. Okey, kamu hafal helaian yang pertama. Okey, kata kita ambil juzuk 2 lah, senang kita. Contohnya juzuk 2 kamu helaian yang pertama. Maksudnya satu helai 2 muka surat depan belakang. Dalam masa seminggu dia kena hafal. Kan? Helaian tu. Maka Isnin depan dia datang jumpa kita balik. Isnin ni kita bagi kerja rumah, Isnin depan dia datang balik. Okey? Jadi bila-bila masa dia rasa dia free, dia akan mengulang, dia akan membaca, dia akan menghafaz. Kan? Akan menghafaz. Jadi kita tak tetapkan dia. Itu pun ada yang kadang-kadang tak boleh kan dan sebagainya kan. Ada yang boleh alhamdulillah kan. Ada yang dapat semuka saja kan. Tak dapat macam-macam masalah kan. Homework dan sebagainya, banyak lagi nak fikir. Jadi itu kita kena faham. Dan itu pada saya, kalau ikut dia punya ni macam dia orang ni 7 hingga ke 8 jam lah. Itu yang full time dengan kita orang lah. Dan yang part time, boleh katakan kita yang pelajar part time hafazan ni, kita bagi kebebasan. Macam soalan tadi tu, dia antara sejam boleh insyaAllah. Cuba bagi sejam dulu. Kita tengok dulu kan. Kita bagi percubaan dulu. Percubaan. Kita jangan bagi dia terlalu ni. Kita bagi percubaan dulu. Kita tengok sejam boleh tak? Kan? Di mana dia boleh? Dia boleh dia dapat kecap dalam sehari tu, di mana masa yang sesuai. Dan masa tu kalau boleh tetapkan. Penting tu. Kan? Kitab yang sama kan, untuk menghafal ni apa pengalaman saya lah kan dengan anak-anak yang lain ni. Masa yang sama macam di sekolah, kan? Masa yang sama, tempat yang sama, kitab yang sama. Jadi untuk pelajar macam sekolah kebangsaan atau sekolah nasional di sini, jadi kita cuba bagi dia sejam dulu. Tengok mampu tak dia, boleh tak dia. Kan? Jadi jangan bagi dia tertekan lah. Sebab banyak masalah itu wallahu alam lah. Bagi itu yang penting percubaan dulu. Dan kita bincang dengan dia. Macam mana, bila masa kamu yang sesuai, antara maghrib isyak ke kan, lepas isyak sampai ke 10 ke, macam tu. Petang ke lepas asar, lebih kurang pukul 6 sampai 7 ke, 5 sampai 6 ke. Kita akan bincang dengan dia untuk masa sejam. Tapi hari-hari lah istiqamah. Tengok macam mana dulu.
Ya, insya-Allah. Jadi maknanya tak ada cuti sekolah lah kalau pergi belajar. Belajar kita kan? Tak ada cuti. Ada. Ada cuti. Ada. Kita masuk cuti sekolah ni. Cuti sekolah ni. Katakan seminggu, dia punya jadual Sabtu Isnin sampai Sabtu. Tapi Sabtu tu half day. Okey, lepas Zuhur kita tutup sekolah. Kan? Okey, sampai pagi Ahad sampai petang Ahad. Lepas maghrib Ahad tu kita mula balik. Kita mula balik untuk besok ni. Dia tak ada cuti seminggu, sebulan. Ada juga. Ada. Tapi itu ikut kita lah. Kita tak ikut sekolah. Kalau ikut sekolah memang diorang memang ni lah kan. Kalau kata sekolah cuti seminggu, kalau sekolah cuti seminggu kita bagi dalam 2-3 hari lah. Nak jumpa family, adik-adik dan sebagainya. Masa cuti sekolah ni adik-adik diorang akan turun lah kan. Akan balik rumah dan sebagainya. Masa tu kita akan bagilah. Kalau sebab apa pada saya lah, saya tengok dia orang ni tak boleh balik lama kan. Tak boleh balik lama sangat. Sebab suasana tu akan berubah. Suasana tu akan berubah. Dia dah syok nak pick up balik kan. Hafalan ni lepas tu pak balik kan. Balik lama pula. Jadi kita nak train balik tu masalah. Sebab apa? Kalau wallahualam lah, kalau untuk budak dewasa ni wallahualam, yang belasan tahun kan, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun wallahualam, sebab kita tak ada train budak macam tu kan. Tapi yang kita ambil budak-budak yang kecil ni kita train, memang selalunya nak catch up balik kan, nak dapat balik dia punya suasana madrasah tu untuk hafazan tu. Agak makan masa. Kadang dah cuti lama, hantar menangis ada macam-macam lah. Kan? Jenuh kita nak pujuk sehari 2 hari kan, nak catch up balik, temenung sana temenung sini kan. Jadi kita kan, jadi buang masa banyak di situ. Jadi kita jarang-jarangkan. Dan juga kita ni macam kita juga telefon kita tak bagi. Kita tak benarkan. Telefon kita, apa yang kita suruh pada mak ayah dia, tulis surat. Tulis surat. Dalam surat tu tulislah, bagi perangsang, rasangan pada anak-anak kan, semangat ataupun orang kata apa, motivasi untuk diorang dalam surat tu. SMS tak boleh SMS pun tak boleh. SMS kat kita lah. Okey, katakan mak dia salam dan sebagainya, kita akan bagi tahu, okey Solehah, mak kamu tadi ada SMS kat pakcik, ada ke salam, jaga hafalan dan sebagainya. Okey. Itu ceritanya. Kita lebih galakkan surat. Surat. Dan itu lebih baguslah kita orang kan. Wallahualam. Okey. Baik, ini ada soalan yang popular sikit. Biasalah ditanya soalan ni. Dari segi makanan pula, apa yang baik dimakan dan apa yang patut dielakkan untuk menguat atau mengekalkan hafalan? Selagi pumas ni. Alhamdulillah. Okey, dari segi pemakanan ni memang banyaklah soalan-soalan dari segi ni orang tanya hafalan, apa pemakanan dan sebagainya. Sebenarnya itu pun kita bukan tak ambil berat, tapi kita bagi sedikit kelonggaran. Sebab kadang-kadang kita pun tak mampu. Kan? Kalau kita kata jangan makan ini, kita pun makan kan. Jadi masalah. Dia tengok kawan dia makan. Kan? Jadi kita pun masalah. Tetapi kita orang kata memantau lah, ataupun memantau pemakanan tersebut kan. Contohnya itu soalan-soalan yang biasa kan. Dari segi ni, tapi yang pada saya lah, dari segi makanan okey, penting. Jadi cuma jangan ada unsur was-was kan. Kita boleh macam untuk anak-anak dan pelajar-pelajar saya yang lain tu, adalah kontrol makanan dia kan. Tapi taklah terlalu sangat. Ada setengah kata tak boleh makan asam dan sebagainya. Wallahualam lah kan. Wallahualam. Tapi kami tak ada apa-apa, macam biasa je kan, macam biasa je. Cuma kita kontrol lah daripada segi snack-snack ya, keropok-keropok, gula-gula. Itu banyak kita kontrol lah. Minuman-minuman bergas ni, dia bukan dari segi hafalan, dari segi kesihatan pun tak baik kan. Kita kontrol dari situ. Itu satu ya. Okey. Yang keduanya, saya nak tekankan di sini masuk punca pendapatan tu. Punca pendapatan itu penting.
Kita selalu tanya apa kesesuaian makanan, apa yang tak sesuai, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh. Tapi punca pendapatan tu orang masih tak nampak. Okey, baik saya bagi contoh punca pendapatan. Punca pendapatan yang tak halal tak halal. Pendapatan yang tak halal banyak kan, kita tahu kan. Rasuah ke kan, kerja kita tak tepat pada masa, masuk lewat, keluar awal, contoh macam tu kan. Contoh macam tu. Ataupun apatah lagi kalau kita ambil barang orang kan, masuk mencuri kan. Maksudnya dia punya tu pendapatan dia tak betul, menipu dan sebagainya, pendapatan yang tak betul. Walaupun pendapatan tu walaupun kita beli benda yang halal, tapi pendapatan yang haram kan. Jadi macam mana kita fikir, benda tu boleh dimakan, halal ke haram? Okey, beras halal, tapi kita beli daripada punca pendapatan yang haram. Macam mana kan? Ikan kan, ayam kan, yang benda yang halal kan, yang paling jelas contohnya beras tadi kan. Tapi pendapatan kita daripada pendapatan yang haram, auzubillah kan. Apakah kategori yang kita nak letak pada pemakanan tu tadi? Punca pendapatan kan. Lepas tu banyak sebenarnya kan, tempat memilih, membeli barang pun perlu juga kan. Cara memasak pun perlu juga kan. Kita beli ikan, beli ayam, tak tahu cara masaknya sebetulnya, cara Islam kan. Masih ada najis, masih ada darah, masih ada macam-macam kan. Pun tak selesai juga kan. Jadi kita kena belajar semua perkara tu. Ada segi orang kata apa yang perlu dimakan, ataupun yang tak perlu, itu satu. Punca pendapatan kita kena hati-hati kan. Kena hati-hati. Pastikan sedapatnya mungkin punca pendapatan kita daripada sumbernya halal kan, yang halal. Dan satu lagi cara memasak dan sebagainya, itu penting juga kan. Itu pun penting juga pemakanan pun inilah yang tadi tu soalan tadi. Okey, cara pemakanan tu pada saya lah kan. Kita cuma orang kata jangan makan perkara-perkara yang kita syak jangan kita makan. Jadi kita belilah produk orang Islam kita. Belilah produk orang Islam kita. Wallahu a'lam, itu sajalah. Okey, terima kasih. Maknanya tak ada pantang larang sangatlah. Tak berapa lah. Tak berapa ada pantang larang sangatlah. Itu pada saya ni pada kami punya ni lah. Pada kami punya ni. Supaya diorang ni menghafal, diorang ni tak terlalu sangatlah kan. Tak terlalu sangat tak boleh itu, tak boleh ni. Okey, macam Nur Amirah pesan dari TV tadi kan. Okey, TV tadi pun memang kita bagi kelonggaran juga. Kelonggaran juga. Tapi terlalu longgar lah saya rasa. Seminggu tu 1 jam saja. Seminggu 1 jam tengok waktu berita je. Seminggu 1 jam saja. Dia tengok TV tu. Itu pun bukan di rumah kami. Ini saja kita muzakarah kan. Ini kita muzakarah. Kalau kita mampu tak apalah, kalau tak mampu pun kan, kalau tak mampu tak apa, cuma kita kawal. Kita tengok di rumah ni kakak saya lah yang berjiran dengan ni. Dia orang Sabtu dan Ahad. Sabtu petang dan Ahad petang. Sebab masa tu memang kita bagi cuti kan. Kita bagi cuti. Masa tu setengah jam, lebih kurang dalam 40 minit, setengah jam di Sabtu, hari Sabtu. Dan macam tu juga pada hari Ahad. Lebih kurang dalam 2 jam lah kita boleh buat kan. 2 jam seminggu. Itu saja. Okey. Wah, maknanya rumahnya tak ada televisyen lah cabaran besar bagi penduduk Singapura. Baik, ini soalan terakhir. Okey, baik. Tapi yang penting sekali, dalam hati kita jangan ada televisyen. Itu yang penting. Macam mana tu? Maksudnya, walaupun di rumah kita, contohnya tak ada televisyen, contoh kan. Tapi yang terutama dalam hati itu jangan ada. Okey? Jangan ada sikit-sikit nak tengok kan. Gitu macam tu. Walaupun rumah kita ada, tapi kita tak, benda tu tak ada dalam hati kita. Maknanya minat tu kita kurangkan lah. Minat kita kurangkan lah. Tak adalah sikit-sikit. Kalau anak kita menangis, okey mama buka televisyen. Itu dia. Dan itu lah. Jadi kita try cara yang lain kan, cara agama. Kita nak, jadi lama-lama kalau kita didik anak macam tu, lama-lama dia akan terlatih macam tu. Dia akan masuk dalam hati dia. Macam itulah. Okey, baik. Untuk kita menjaga masa, ini soalan terakhir ditujukan kepada adik Nur Amirah kita.
Ditanyakan, adik ni cubalah kalau boleh ceritakan kesusahan yang adik hadapi ketika menghafal. Dan macam mana adik mengatasi kesusahan tersebut? Tadi adik cakap ada cabaran menghafal, kan ada susah sikit nak hafal, kan? Macam mana? Apakah jenis susah tersebut dan macam mana adik mengatasinya? Kemudian bila hafal tu, satu hari berapa helai muka surat bila tengah hafal? Kemudian bila murajaah, berapa helai muka surat? Kemudian setiap kalimah, setiap potongan-potongan ayat tu berapa kali ulang? Gundaran berapa kali untuk mantapkan hafalan? Tu diorang tanyalah. Cuba adik kongsi. Masalah hadapi kan. Tadi Ustaz cakap ada susah. Memang ada susah untuk menghafal Quran. Tapi kita kena kawal. Kita kena kawal perasaan kita. Bila kita nak menghafal tu, memang ada perasaan malas. Macam saya, bila saya nak mengaji tu, datang perasaan malas. Tapi kita kena kawal perasaan malas tu. Kita tak boleh layan sangat perasaan-perasaan yang datang. Sebelum saya mengkhatam 30 juz Al-Quran, saya buat menghafal Al-Quran ni secara hafalan satu muka surat setiap hari. Dalam satu baris tu saya hafal macam dua kali situ. Satu baris tu saya baca 2 kali. Dan begitulah seterusnya kepada baris-baris seterusnya. Untuk mengulang pula, untuk sudah habis khatam 30 juz Al-Quran, untuk mantapkan hafalan, saya mengulang satu hari. Buat masa sekarang ni 2 line lah. Untuk mantapkan hafalan, saya buat sekarang ni baru buat 2 line. Itu je lah. Boleh tambah sikit. InsyaAllah mungkin tak berapa jelas tadi ya. Maksudnya okey, yang tadi tu susah dia tu dia sendiri faham lah kan. Maksud dia explain tadi dah. Okey, untuk mengulang tadi tu apa yang anak kita cakapkan tadi, anak anda kita cakap tadi, yang mana satu baris tu biasanya ada mengulang dalam 2 hingga ke 3 kali ya. InsyaAllah alhamdulillah dia dapat menghafal. Ya. Okey, itu pengalaman dia. Ya, tapi bagi pengalaman secara umum, kita hafallah satu-satu ayat atau satu-satu bahagian tu sampai kita hafal. Katakan kita mengulang satu-satu bahagian tu 20 kali baru kita hafal. Kita kenalah ulang sebanyak 20 kali. Ataupun sampai 40 kali. 40 kali lah kita mengulang sampailah kita hafal. Macam pengalaman dia sendiri, dia kata 2 hingga 3 kan, macam anak kita kata tadi 2 hingga 3 kali dia mengulang, alhamdulillah dia dah hafal kan. Itulah, dan kemudian itu penghafalan ada setiap bahagian sampailah ke satu muka surat kan. Kemudian untuk sementara ini buat sementara ini bila dah habis bila dah habis hafazat sebanyak 30 juzuk ni, buat sementara ni dia mengulang 2 helai sehari. Sehari 2 helai. Maksudnya 5 hari khatam 1 juzuk lah kan. 5 hari khatam 1 juzuk. Okey. 5 hari khatam 1 juzuk. Betul. Maksudnya dia mengambil dalam masa apa yang saya dah kira lebih kurang, dia mengambil masa dalam 4 bulan. Kalau tak silap saya lah. 4 ke 5 bulan
dia akan mengulang 2 helai sampai juzuk yang ke-30. Dia akan mengambil masa insya-Allah dalam 4 hingga ke 5 bulan. Kemudian kita akan ulang balik, kan? Ulang balik untuk berapa helai pula? Di situ saya akan buat sampai ke 5 helai satu hari. Jadi 2 helai untuk tahap yang pertama. 2 helai sampai juzuk 30, setiap hari. Okey, untuk tahap yang kedua pula 5 hari satu juzuk. Ya, sebab saya dah standby untuk dia dan student-student yang lain, kan? 5 helai lah satu juzuk. Masuk 2 hari khatam satu juzuk. 2 hari khatam satu juzuk. 2 hari khatam satu juzuk. Ya. Dan begitu seterusnya, naikkan dia punya helaian dalam satu hari. Dua dan sampai satu sasaran, satu masa, mungkin 5 juzuk pula. Kita main dengan juzuk pula. Tadi kita main dengan helaian. Ya, kita ulang dengan helaian. Tapi mungkin satu hari, dan memang dalam kita punya sasaran kita kena saya dah ada punya target, kan? Yang mana mungkin satu hari 5 juzuk. Dah main dengan juzuk pula, kan? Dan mungkin sampai 10 juzuk lah satu hari, kan? Itu sampai dia mantap. Mungkin dia hafal 1 juzuk 10 juzuk satu hari, 10 juzuk satu hari, 10 juzuk. Maksud 3 hari khatam. Maksudnya, kan? 3 hari khatam untuk 30 juzuk. Kan? 3 hari khatam satu hari 10 juzuk, 3 hari 30 juzuk khatam. Lepas tu ulang balik. Ulang balik. Kan? Setelah tengoklah. Kan? Memanglah kita kena hafal ni semua hidup, kan? Kita kena ingat semua hidup lah. Tapi untuk train, untuk hafalan untuk mantapkan, mungkin dia boleh buat 6 bulan selama macam tu. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam secara hafalan. Mungkin dia boleh buat selama 6 bulan setahun, insya-Allah. Ni benda tu insya-Allah lah. Kan? Hafalan-hafalan ni akan insya-Allah akan mantap lah, insya-Allah. Baik, cuma sebelum saya tutup, sedikit penerangan bahawasanya yang dimasukkan helai itu kira 2 muka surat lah. Kira helai itu kan page, tapi helai itu kertas dia tu, maknanya depan belakang. Jadi maknanya minimum 2 helai 4 muka surat setiap hari. Jadi pelajar-pelajar tahfiz harap ambil perhatian, murajaah 4 helai, 4 muka surat setiap hari. Sampailah maksimum satu hari 10 juz. Itu daripada pagi sampai petang. Itulah. Itu sama ada dia larat baca ataupun kita tak larat baca. Dia insya-Allah dia boleh baca, kita nak menyemak ni kita pun tak tahu, kan. Sebab semua kerja di rumah semua kita buat sendiri sebenarnya. Memasak, membasuh untuk pelajar-pelajar 4 tahun 5 tahun ni dia orang tak boleh buat apa-apa, kan. Dia orang hafal, makan, minum itu yang dia tahu, main dan sebagainya. Jadi untuk perkara-perkara ni semua kita buat inilah, kita buat orang rumah. Kenapa saya dan orang rumah yang uruskanlah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita sampai pada penghujung bahagian pertama, iaitu sisi pengusian dengan adik Nora Amira. Dan saya bagi pihak Masjid Kampung Siglap mengucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga Ustaz Azhari dan kepada adik Nora Amira kerana sudi datang daripada jauh Ipoh, Perak untuk sama-sama berkongsi pengalaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan sesi kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT dan sama-sama kita bermanfaat sama sendiri, insya-Allah. Okey, silakan. Minta masa sikit. Ya. Yang ni lah saya minta tuan-tuan doakanlah untuk saya, anak-anak dan pelajar-pelajar yang lain, kan. Dan untuk semua kita orang Islam lah, kan. Yang untuk minat untuk menghafal, ada berkeinginan untuk menghafal, supaya Allah mudahkan kita semualah, ya. Untuk semua Allah mudahkan kita semua. Dan ada sedikit lagi ni anak anda kita nak cakap sikit, insya-Allah. Pesanan terakhir. Anak saya yang terakhir ialah manjada wajada. Sesiapa yang usaha sungguh-sungguh pasti akan berjaya. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Masya-Allah, terima kasih. Pesanan terakhir, manjada wajad, siapa sungguh-sungguh dialah yang dapat, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.